الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan jemaah-jemaah sekalian untuk kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memberi kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Allah Ta'ala firman, sesungguhnya siapa sahaja yang mendatangi Tuhannya besok di akhirat dalam keadaan penuh dosa, dengan keadaan sebagai seorang penjenayah, dengan keadaan sebagai seorang pendusta dan seumpamanya, fa inna lahu jahannam, maka baginya adalah neraka, dan dia berada dalam neraka itu tidak mati dan tidak hidup, tidak hidup dan tidak mati. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran, ancaman, teguran yang pernah disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dan begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai bentuk nasihat yang diberikan kepada kita untuk kita ni sentiasa sadar, sentiasa beringat bahawa kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Dia. Sama ada kita bahagia ataupun kita celaka. Alhamdulillah. Jadi dua ya, tak ada utama. Dua ya. Maka sebab tu kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya sentiasa berusaha untuk melaksanakan segala kebaikan semampu mungkin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini dia mengingatkan kita dengan suatu khutbah ketika bersama dengan para sahabat, ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum qabla an tamutu wa badiru bil a'mali salihati qabla an tushghilu. Wahai manusia, kata dia, hendaklah kamu semua segera bertaubat kepada Tuhan kamu sebelum sampai ajal kamu, dan hendaklah kamu bersegera untuk melaksanakan amal soleh sebelum kamu disibukkan. Ada pendapat ulama mengatakan disibukkan dengan sakratul maut, ada pendapat ulama mengatakan disibukkan dikarenakan tua dah tak teraya nak melaksanakan kebajikan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita supaya tauhid dan tauhid ke depan, bukan untuk menjadi umat yang keterbelakang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi persoalannya yang poliknya, kenapa kita keterbelakang? Kenapa kita semakin ke bawah?
Kenapa kita nampak gaya usaha dah? Ke depan dah mau dah. Usaha ke depan dah mau dah. Yang paling kaya kan orang Islam. Apalagi kalau nak cerita bangsa, bukan bangsa kita. Orang yang paling hebat, paling cerdik pandai, bukan juga kita. Semuanya bukan kita. Ekonomi bukan kita. Yang besar-besar nama bukan kita. Nak cari alim ulama kita pun tak ada. Mana poinnya kita orang Islam? Mudah hanya jawapan mudah. Kerana Islam tidak lagi memegang Islam. Itu ya. Kalau benar kita nak ke depan, kalau benar kita nak memberi tamadun yang hebat, kalau benar kita nak sentiasa sahaja menjadi orang yang tinggi dan orang yang besar dalam arti kata yang sebenar mengikut kehendak syarak, itu mesti Islam. Dasarnya Islam, asasnya Islam, pegangannya Islam, prinsipnya Islam, peraturan dan undang-undangnya Islam. Tidak ada lain melainkan Islam berlaku. Kalau macam tu ta'asub lah ni, ta'asub apa benda itu yang Allah Ta'ala dan Rasulnya suruh. Jangan pakai istilah ta'asub. Dalam hal ni ta'asub tak kena. Dia ta'asub jahil. Kalau ada ilmu tu kan ta'asub. Pegang Islam, nak buat ini apa Islam, kalau ni apa Islam, ekonomi kalau Islam, tu kalau Islam. Ta'asub tu, itu orang jahil. Bodoh sombong lagi. Tak erti, dia dah tak erti. Sebab orang kata tu Islam dikatakan ta'asub. Tahu lagi dikatakan teroris. Tu label yang ada hari ini. Pasal apa? Pasal salah kita sendiri. Kita tidak mahu meletakkan asas Islam itu dalam segala hal kehidupan kita. Sebab tu kita dilabelkan macam-macam label. Dan kita semakin lama semakin lemah. Tahu lagi, kita semakin bertengkar sesama kita. Kita semakin bermusuh dan bergaduh sesama kita. Bahkan tahu lebih daripada tu, berperang sesama kita. Iyadillah. Muslimin dan Allah. Yang terakhir, hebat tak hebatnya bangsa Melayu kita, Islam namanya meletakkan kehinaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saban hari kalau dulu satu persatu keluar yang mengatakan Nabi ini pakai sorban oksigen tak masuk dalam kepala, yang kata Nabi ini pakai sorban jubah ni zaman dulu padang pasir kulilah, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak cukur janggut sebab pisau jilid tak ada zaman tu, yang mengatakan Nabi nikah lebih daripada 9, nafsu seksnya kuat, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pengganas kerana banyak berperang, macam-macam lagi ayat yang kita dengar. Apa keadaan kita? Paling tidak hati kita mengatakan apa? Takkan Nabi macam tu. Lah hati kita kata apa? Betul juga Nabi kau cerita macam tu, betul juga lah ni. Betul juga habis kanap kita. Itu pasal apa? Jahil. Pasal apa? Asas Islam kita tak ada. Pasal apa? Islam kita nama saja. Tak lebih daripada tu. Islam kita negara saja. Tak lebih daripada tu. Undang-undang kafir. Kita negara Islam, undang kafir. Siapa boleh bangkang undang ni? Kita tak boleh berdepan. Islam kita tak boleh berdepan. Sebab Islam tak dipegang sungguh-sungguh. Nipu dia hero rasuah dia hero, pembunuh dia hero. Tiap-tiap hari anak dibuang dalam longkang, dalam sungai, dalam tong sampah anak-anak orang. Islam segala-galanya. Yang tahu semua Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan di antara tanda-tanda kiamat, hampirnya berlaku kiamat kerana terlalu banyaknya pembunuhan. Kita jangan hanya gambarkan pembunuhan itu hasil daripada permusuhan dan pergaduhan. Pembunuhan juga hasil bukan dengan yang tu. Yang contohnya jadi tu deh. Buang anak itu pembunuhan juga. Tak ada permusuhan, tak ada perbalahan dan pergaduhan, tapi tak ada dosa budak kecil bau keluar. Dicampak dalam sungai, dicampak dalam tong sampah, dicampak dalam tompek-tompek yang kotor. Yang terakhir ada sikit-sikit lah diletakkan di surau dan masjid. Itu pun buang anak juga. Waliyadzubillah. Ini bangsa kita saban hari, dan boleh dikatakan tiap-tiap hari. Ni cerita yang keluar. Walaupun kita katakan bermusim. Yang terhebat ada kalangan kita, Islam kita, sanggup untuk mencerca Nabi kita, sanggup untuk meletakkan kehinaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ibu dan bapaknya masuk neraka. Dia kata mak Nabi ni dalam neraka. Hadisnya sahih kata dia. Riwayat Imam Muslim.
Dia kalau tak belajar betul, tak dapat jawapan. Ilmu Quran, kenapa ada ulum tafsir? Kenapa ada ilmu tafsir Quran? Pasal apa tak baca terjemah dah, cukup amal kita faham dah bahasa kita. Kenapa perlu ada tafsir? Pasal dalam tu banyak rahsia yang kita kena faham. Kenapa kena ada tafsir hadis? Sebab dalam tu ada benda-benda hikmah yang kita kena faham. Bukan mengambil kadang-kadang satu hadis tak boleh ambil secara zahir. Kadang-kadang ayat Al-Quran tak boleh ambil secara zahir. Perlukan penelitian, perlukan tafsiran. Dan kita bukan ahli. Kita bukan orang. Apalagi berkait tentang perkara-perkara yang sangat sensitif, yang tak salah sikit langkah saja boleh gugur syahadah kita. Kenapa sanggup menyatakan umat Nabi kafir masuk dengan kau? Memang ada hadis, fahamkan hadis. Riwayat Imam Muslim, ya kedudukannya sahih. Nabi SAW didatangi oleh seorang perempuan. Seorang perempuan yang mengatakan, ya Rasulullah, umat aku lah mereka, sebab umat dia tidak Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, ibuku juga mereka. Di kalangan ulama mengatakan sebahagiannya kerana Nabi SAW nak ambil hati si perempuan. Dan ada sebahagian mengatakan kedudukannya sebelum umatnya beriman kepada Nabi SAW. Umat dan bapa Nabi beriman setelah dia meninggal dunia. Disebut oleh Al-Imam Yusuf An-Nubhani rahimahullah dalam kitab Al-Fadail Al-Muhammadiyah, dan juga beberapa ulama yang lain dalam penulisan kitab mereka berdasarkan kepada hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang kuat mengatakan kedua ibu dan bapa Nabi SAW beriman selepas kematian dia. Dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, lalu menghadap dan beriman kepada Nabi SAW. Itu benda yang harus. Pernah satu ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang perempuan mengatakan, hai ya Rasulullah, anak perempuan aku, anak dara aku mati dah, kata dia. Mati dah, kata dia. Minta seolah-olah supaya bangkitkanlah kalau boleh hidup balik. Hindu dah mana ada dengan anak dara dia. Nabi SAW didatangkan jenazah seorang perempuan, dan seorang perempuan yang dah tak bernyawa dah, meninggal dunia dah. Nabi panggil, ya fulanah ibni, ya fulanah binti fulan. Dipanggil, maka si jenazah perempuan pun menjawab, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Hidup perempuan hanya sedikit panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Begitu juga kedua ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidupkan oleh Allah Taala supaya boleh mengucapkan kata iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Nombor dua, emak dan bapaknya hidup sebelum Nabi dilantik ataupun ditabalkan menjadi Rasul. Dan dia sepakat ulama mengatakan daripada golongan ahli fitrah. Ahli fitrah yang akhirnya akan dimasuk ke dalam surga. Kenapa benda ni tak boleh faham? Kenapa benda ni dijadikan isu dan poin untuk menghantam Nabi kita Muhammad SAW? Orang Islam kita, ke mana kita nak pergi? Nak ke depan kau macam ni punya perangai? Kita nak jadi hebat kau kalau macam ni punya perangai? Nabi kita sendiri dicerca oleh mulut orang Islam sendiri. Macam mana orang yang tak Islam lihat benda ni? Macam mana? Jadi kesedaran mana tinggi? Salawat tak ada. Maulid dikatakan bid'ah. Sembahyang jamaah tak ada. Itu semua asbab kepada keruntuhan umat Islam. Sobat. Kenapa kita tak boleh ke depan? Slogan hebat, kata-kata cokan hebat. Tapi hebat ke mana? Hebatnya dengan konsert. Konsert sampai dah tahu macam tua mati berbunuh-bunuhan. Nak buat itu? Dah dulu masuk surat khabar dah, kata benda ni tak elok, konsep ni tak elok. Panggil pula orang Indonesia. Itu bukan tak tahu kalau takat-takat dia tu apa akan jadi. Dah buat dah dulu, tahu dah pasal macam mana, buat lagi. Tu Selcom tanya. Apalah? Nampak macam mana? Oh Islam. Dia tahu kemudaratannya, tapi mengingatkan keuntungan dunia semata. Tak apalah. Parah akhlak pun tak apa. Jahannam orang Islam pun tak apa. Tak apa, untung dunia. Kau ingat akhirat kau di mana?
Akhirat kau lebih mana? Dunia kau boleh lepas, akhirat lebih mana? Boleh rasuahkan duit dengan mungkar dan nakir. Boleh rasuahkan duit dengan penjaga neraka namanya baik. Boleh rasuahkan duit dengan malaikat mencabut nyawa namanya Israel. Boleh jawab tu? Okey. Kalau tidak jawab, jangan buat. Tapi pasal apa buat? Itu jadi sebab kenapa kita ke belakang. Sebahagian lain komplain pula. Yang dah elok-elok komplain. Yang apa benda baik ni? Ceramah, komplain. Ramai-ramai apa ni? Orang baik, komplain jadi baik. Tapi orang yang baik jadi jahat, kita komplain. Yang jahat pertama jahat, lagi seronok kadang-kadang. Dia suka orang jahat, dia suka hadiah. Pasal buat baik, tak ada orang komplain. Buat jahat, tak ada orang komplain. Buat jahat, buat baik jadi malu. Sampai tahu macam ni. Buat baik jadi malu, buat jahat tak ada apa-apa. Kawan jahat tak ada masalah, kawan baik banyak benda tadi buat. Wal'iyadzubillah. Cuba kita perhatikan untuk muhasabah kita. Kita tengok gancur-gancur kita semua okey, ada kuasa. Dan kita tengok gancur yang low profile. Macam di Kelantan kita tengok macam mana pakaiannya, alhamdulillah, nak seperti mana rakyat biasa. Semayang jamaah, hatta boleh mengimamkan solat berjamaah. Ke sana kemari cuba untuk menunjukkan keadilan seboleh mungkin. Yang ni patut kita contohi, yang ni patut kita dukung dia semua-semua. Tapi apa jadi? Apa jadi? Dah elok dah didik dikeranakan ada kebaikan di melata keliling dia, maka dia pun jadi baik. Dah ada keliling baik, orang besar baik, orang kaya baik, maka raja dia pun jadi baik. Alhamdulillah. Patut jadi contoh? Tak. Disebabkan ada permusuhan politik, difitnah secara tahu-tahu Islam sama Islam. Cuba tengok macam mana kita nak berdebat. Macam mana kita nak berdebat? Yang baik akan dipandang tak baik. Sebaliknya yang tak baik akan dipandang elok benar-benar. Dalam hal baik, dalam hal kebaikan Islam, tetapi ialah dulu pandangan politik kita. Tetapi ialah semata-mata untuk kebaikan umat, semata-mata untuk kebaikan agama, semata-mata untuk kebaikan akidah Islam. Tetapi dalam masyarakat ni elok dah. Tetapi kalau politik, kalau letak pemikiran politik itu tolong tu, tapi apa dah? Itu dah jadi lumrah dalam kehidupan bangsa kita dalam Malaysia. Masyarakat kita dalam Malaysia jadi lumrah. Kita boleh ikut contoh yang di luar. Tak boleh. Kenapa? Tapi kita nak ke depan. Kita nak hebat. Yang boleh menghebatkan kita Islam. Tak boleh lain. Tak boleh. Nak jadi hebat kita Islam. Hebat dunia akhirat. Itu kita orang Islam. Dia nak kalau ada lah kepala akhirat di dunia ya dah. Kalau lah kepala dunia ya, tu elok nak jadi Islam. Kalau ada kepala akhirat, kebahagiaan dunia akhirat, selamat dunia akhirat, hidup dunia akhirat, syafaat dunia akhirat, rahmat dunia akhirat. Mana di dunia ya? Ni tokak dunia ni, tempolak dunia ni. Batu kita lupa. Satu, ni nak buat benda akhirat jadi susah pula. Nak buat benda agama kadang tersokat-sokat. Nak mengeluarkan sedikit pengorbanan untuk agama tersokat-sokat. Pasal apa? Cuba kita tanya kita. Kalau bab kita dunia kan nak dapat projek terpasang main golf, pukul 5 janji pek setengah dah togak dah. Main golf copek dah. Kalau berparti copek dah. Hatta kadang-kadang terpaksa mengharungi suasana mungkar, nyata-nyata mungkar, maksiat nyata-nyata maksiat. Tapi matlamat ke untuk dapat projek, matlamat untuk dapat dunia, tu harum. Tapi untuk meraihkan bondo elok, bondo ma'ruf, tu kadang kesokat. Amihlah kita sama-sama nak bangun surau. Siapa yang ada kelebihan sikit sedekah lah. Amih kita sama-sama sedekah. RM2 itu pun nyasa-nyasa boleh elok lagi, boleh sayur sawi daripada boleh RM2 nak buat surau. Monohan kokak je lagi. Tu yang ada kebanyakan masyarakat ini. Kenapa? Ditimpa musibah hubbud dunya wa karahatul maut. Musibah kerana cintakan dunia dan benci kematian. Benci semua orang, benci mati. Semua orang tak mau mati. Tapi yang dinamakan benci mati daripada disebut dalam Nabi SAW dalam hadis,
adalah kerana tidak mahu ingat mati. Nabi mengatakan akthiru dzikra hadhil ladzat. Perbanyakkan oleh kamu untuk ingat, perbanyakkan oleh kamu untuk ingat mati. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, boleh tak kami dapat ataupun memperoleh pahala para syahid yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa perang fisabilillah? Boleh tak ya Rasulullah? Dapat jadi syahid tapi tak perang fisabilillah. Nabi kata, na'am, boleh. Macam mana cara ya Rasulullah? Cara dia ingat mati 20 marrat. Ingat mati 20 kali sehari semalam. 20 kali itu tak jadi masalah. Yang masalah sejauh mana kita boleh ingat mati dengan cara yang bersungguh, yang menjadikan peringatan kita kepada mati, kita bersungguh baik kebaikan. Kita bersungguh untuk melaksanakan apa yang diperintah Allah dan Rasul. Kita bersungguh untuk melaksanakan segala perundangan syariat yang telah ditetapkan Al-Quran dan hadis. Kita bersungguh dalam segala-gala yang telah ditetapkan oleh syarak. Tapi ada hari ini ibarat orang kata batu di tangga, ibarat angin jaya. Wahiyah begitu. Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berdoa dan sama-sama kita berdoa mempertahankan agama kita, mempertahankan Islam kita, mempertahankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan secara bersungguh-sungguh. Bukan hanya untuk kita melakukan salawat dan salam pada cara yang bermusim, maulid umpamanya, tapi tidak pernah melaksanakan apa yang dinyatakan dalam salawat dan salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali musim maulid. Dalam tu ada perintah, dalam tu ada anjuran. Bagaimana Nabi dalam kehidupan dia, bagaimana Nabi dalam berkeluarga, bagaimana Nabi berpolitik, bagaimana Nabi membina negara, bagaimana Nabi membina umat. Itu semua terkandung dalam salawat dan salam yang kita ucapkan setiap kali musim maulid. Tapi kosan tak ada. Amalan dalam kehidupan kita sahih tak ada. Macam mana yang kita alunkan dengan barzani, abdaliul imla bismidzatil aliyah dan sampai khatam barzani. Apa yang kita dapat daripada alunan barzani? Hanya setakat sunni untuk mengalunkan semata. Mana pengajaran yang kita dapat daripada kandungan Al-Barzani? Mana yang kita dapat daripada kandungan yang kita lakukan dengan istilah marhaban? Tak ada. Kalau tak ada, sia-sia. Boleh dikatakan sia-sia. Bukan sangat tak ada, lebih parah. Lebih parah. Umat kita ditipu balo. Balo jangan kita fikir banjir, jangan kita fikir setakat kemarau, jangan kita fikir setakat ribut tercabut atap rumah sana, tercabut atap rumah sini. Bala yang paling rosak adalah apabila bala orang Islam hanya tinggal nama Islam saja, tetapi tidak ada amalan Islam dalam hidup. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala sentiasa memberi kita hidayah, mencurahkan kepada kita rahmat dan memberi kehidupan kita keberkatan, dan dengan itu Allah taala menyelamatkan kita dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala beri ruang kepada kita untuk memperoleh syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asy-syafa'atul 'uzma. Dan jangan kita menjadi manusia yang rugi seperti mana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah Taala bersumpah dengan masa, sesungguhnya manusia itu semua rugi, semua rugi kecuali satu, kecuali orang yang beriman, beramal saleh, berpesan kepada kebenaran, berpesan kepada dan tentang kesabaran, lain pada itu rugi semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Muslimin dan rahmati Allah,
Saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan, sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari yang mulia, pada hari Jumaat yang bersinar dan bercahaya, sama-sama kita memperbanyakkan salawat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengharapkan syafaat Nabi dan mengharapkan kerahmatan daripada Allah. Dengan salawat dan salam kita kepada Nabi SAW, mengharapkan supaya Allah Ta'ala memberikan kita pembalasan yang terbaik besok yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan, menjanjikan kedudukan yang baik, kedudukan yang tinggi, darajah yang paling mulia bagi mereka yang kedudukannya bersama dengan tingkat surga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di surga Firdaus. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umat dengan sabdanya, "Idza sa'altumul jannata fas'alul jannatal firdausil a'la." Nabi SAW bersabda, kalau kamu mohonlah surga, mohonlah surga Firdaus yang paling tinggi. Nabi tidak menyebut, tetapi maknanya kerana aku di sana, maka mohonlah supaya dapat jadi surga Firdaus, kerana aku berada di surga Firdaus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbahagia itu dengan hikmah, dengan kelebihan, dengan fadilah kita memperbanyakkan salawat dan salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Radallahu anhu khulafa'ir rasyidin Abi Bakr as-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Radallahu an saadatina ashab Rasulillah ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yawm الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في افغانستان، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في العراق، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في شيشان، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كشمير، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في تايلاند، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في اندونيسيا، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في بلادنا في كل مكان يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.